emas sebagai pelaburan. Saya pasti ramai yang tahu berkenaan dengan isu ini, emas sebagai pelaburan. Tetapi kita nak tahu sejauh mana sebenarnya emas yang bagaimana yang sesuai untuk dijadikan pelaburan. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dulu berkenaan dengan harga emas semasa. Mungkin hari ini Kak Jah, Kak Timah nak tahu juga berapa emas per gram. Emas 916 per gram harganya, harga semasa 257.09. Manakala emas 999 harganya 280.39 per gram. Ini harga emas semasa pagi-pagi kita dah tunjuklah harga emas berapa. Dan hari ini juga kita nak berbincang lebih lanjut. Bagaimana, adakah pilihan terbaik untuk kita jadikan emas sebagai pelaburan bersama dengan Faiz Azmi, merupakan perunding kewangan juga pengasas saluran YouTube Financial Faiz. Sangat popular sebenarnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Farha. Ada ke apa-apa? Tak ada bawa bahas. Okey. Bercakap berkenaan dengan emas sebagai pelaburan. Saya selalu, kami wanita kadang-kadang macam, belilah emas. Kadang-kadang mak saya kan, beli emas. Elok nanti untuk investment, untuk jangka masa panjang. Simpan nanti kalau tak ada duit apa semua senang. Kalau nak apa-apa emergency. Selalu dengar, yes. Betul kan? Okey. Saya nak tanya Faiz. Emas yang bagaimana sebenarnya yang boleh dikategorikan sebagai pelaburan yang baik? Bagus sangat ke melabur emas ni? Okey, Farha. Emas ni boleh dijadikan satu pelaburan. Tapi seperti mana semua jenis pelaburan pun dia ada upside dan downside. Maknanya kita jangan membeli emas membuta tuli. Beli je, kita anggap dia baik sepanjang masa. Sebab kita boleh nampak sekarang ni, harga emas boleh turun dan juga boleh naik. Kalau jangka masa yang panjang, memang cantiklah dia punya trend dia. Tapi kalau kita nak menggunakan pelaburan tu untuk jangka yang pendek, 6 bulan contohnya, 1 tahun, tu pendek ya. Jangan terkejut ya, kita beli pada harga yang tinggi, lepas tu bila kita nak pakai duit tu, kita nak liquidate kan, nak jual balik emas tu kepada pekedai ke, kepada private seller ke. Tengok-tengok apa yang kita dapat balik tu kurang. Ini emas apa? Emas sama 999 dan juga 916. Now 999 memang lebih baiklah untuk digunakan untuk pelaburan. 916 selalu orang pakai untuk barang kemas. Masalah 916 ni, kalau kita beli barang kemas, memang kaum wanita memang suka sebab dia cantik memang. Tak dinafikan, tapi masalah dia adalah dari segi spread dan juga dari segi labor cost untuk membuat barang kemas tu. So nak beli pakai sendiri, yang bagusnya tak payah bayar zakat on that lah. Tapi kalau beli untuk disimpan, lebih baik ambil jongkok emas ke ataupun dinar ke, dan kita tahu dia punya berat tu berapa, exactly nak jual pun senang. Spread dia kurang sikit. Spread inilah yang ramai orang tak perasan. Dia beli pada satu harga tapi nak jual pada harga yang sama, memang terus akan rugi sebab kedai akan ambil untung di tengah-tengah. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, tadi Faiz dah sentuh berkenaan dengan macam mana apa kebaikan. Tapi nak tahu juga kebaikan melabur emas ni apa sebenarnya? Kita ada kebaikan, kita tahu setiap benda ada kebaikan, keburukan. Tapi nak tahu juga kebaikan emas ni untuk jadikan pelaburan. Kebaikan yang paling baik adalah untuk kalau kita ada nak approach kegawatan ekonomi ya, kita hilang kepercayaan atas duit kertas. Tak kisahlah wang ringgit ke US dollar ke, orang akan leburkan aset dia atau dia akan pakai duit yang dia ada tu untuk beli emas. So maknanya dia hedgekan dia punya harta-harta tu ke atas emas. Sebab emas ni apa-apa yang ada dekat dunia ni, itulah yang kita ada. Kita tak boleh buat yang baru. Kita tak boleh buat yang baru. Jadinya nilai dia tu, sentimental dia terlalu agak tinggi. Jadi kalau sama ada kita ada duit ataupun kita ada emas, dua-duanya okey. Tapi ikut keadaan. Terutama sekali waktu dah nak dekat perang Rusia dengan Ukraine tu, harga emas melonjak. All time high, paling tinggi. Sebab orang dah takut, alamak berperang. Apa jadi dekat Malaysia nanti? Yalah, walaupun perang tu dekat Europe, Malaysia akan affected juga. So, dia tak nak pegang ringgit lagi, dia park dekat emas. So, lagi ramai beli emas, lagi naik. Lagi ramai. So, orang semua beli. So, dia naik. Tapi, sekarang ni dia dah taper off sikit. So, maknanya, bukan nak kata, macam saya cakap awal-awal tadi, emas ni bagus untuk jangka panjang, tapi kena ingat, you bukan beli setakat macam nak switch itu, switch ini, switch itu, switch ini. You beli untuk panjang, simpan supaya tak nak pegang ringgit lah. Panjang nak simpan tu berapa lama tu Faiz? Biasanya tengoklah lebih daripada setahun, 3 tahun. Tapi tengok time jugalah. Waktu kita masuk dan waktu kita keluar. Setiap orang akan ada portfolio yang berbeza. Ada orang simpan 10 tahun. Bagi tahu you, 10 tahun memang dia rasa untung. Walaupun dia turun naik sikit pun, dia tetap
bila 10 tahun tu dia tetap naik juga. Sebab limited supply, tak boleh dibuat lagi. Boleh gali. Apa-apa yang dekat dalam dunia ni adalah, tapi tak boleh dapat lagi lah lebih daripada itu. Okey. Tadi kita dah cakap berkenaan dengan barang kemas, kita ada jongkong emas. Betul. Okey. Faiz pernah cakap berkenaan dengan tempohnya perlu lama. Ini adalah pelaburan yang memakan masa, jangka masa panjang. Bukan setahun, 6 bulan dan sebagainya. Sekiranya lah macam kami ni tak tahu apa dia, emas macam mana. Okey, nak beli barang kemas tu ke, nak mula tu. Nak beli barang kemas tu ke, ke nak beli jongkong emas tu ke macam mana kalau nak mulakan tu? Okey, nak beli saja-saja pun tak ada masalah. Maknanya kita beli sebab kita nak pakai. Itu untuk kaum wanita tak ada masalah. Go ahead. Tapi kalau beli untuk simpan, direkomendkan beli jongkong ataupun dina dan simpan kat situ, ataupun simpan sendirilah. Ataupun boleh beli digital gold. Paper gold. Okey. So ada emas fizikal, emas digital. Betul, dua ni. Yang bagusnya emas fizikal, ada orang dia beli emas, dia suka main-main. So, tak ada masalah. Kita ada harta tu, kita naklah pegang-pegang, main-main, pegang-pegang, rasa down je, pegang, tik. Seronok. Tapi bahaya sikit. Sebab takut nanti adalah apa-apa datang ke. So, nak simpan tu pun ada kos. Kadang-kadang ada orang akan beli peti besi, peti besi dah ada kos, nak letak lagi, nak security lagi. So, alternatif daripada physical emas, boleh consider digital gold, di mana kebaikan adalah spread dia lagi rendah. Sebab ni kita beli, kita nak jual balik pada hari yang sama atau hari kemudian, tak akan rugi banyak sangat. Betul. Lepas tu security. Emas kita tu dijaga oleh orang, kalau ada apa-apa pun, orang itulah, bank itulah yang akan bayar balik melalui insurans dia ke apa ke. So, dari segi itu, physical gold, paper gold agak bagus, cuma tak boleh main lah. Cuma boleh buka platform tu tengok, saya ada 300 gram contohnya. Tak boleh pun pegangnya lah sebab dia digital kan. Tapi itu lagi bagus dari segi simpanan. Sebab macam saya cakap tadi, security, tak perlu fikir sana sini. Kalau kita setakat simpan untuk dijual balik kemudian, contohnya untuk hari tua ke, untuk 5 tahun lagi, 10 tahun nak kahwin ke, itu lagi mudah. Itu kalau digital tu baru nak pakai, baru boleh buat keluar ke bagaimana? Kalau digital tu kalau nak pakai kena jual lah balik kepada platform tu, dapat RM1. Dapat RM1 masuk bank yang sama, belanjalah. Okey. Kalau kata yang barang kemas tu, sebab ini saya rasa ini adalah stigma biasa kan. Barang kemas kita kalau apa-apa emergency boleh jual balik. Okey, bagaimana pula dengan yang tu? Adakah digalakkan untuk macam orang yang baru-baru ni sebab kita tahu ada kebaikan dan keburukan. Bagaimana? Barang kemas, macam yang saya cakap tadi, kalau kita jual balik, spread dia adalah agak tinggi. So, kita rugi sikit lah. Sebab barang kemas itself tu susah orang nak quantifykan dia. Kalau jongkong ataupun dina, kita dah tahu 4.25 gram. Kita ambil, kita tahu kita dapat 4.25 gram, dia boleh buka untuk buat test-test. Tapi untuk barang kemas, dah lah dia pakai 916, so bukan yang paling pure lah. So lepas tu dia nak kena test dulu, dia kena pakai deterjen. So maknanya orang yang nak beli balik barang kemas kita ni, kalau you ada emas jongkong ataupun dina, lagi dia suka. Tapi tak ada masalah untuk simpan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kita akan ada susah ke tidak. Kadang-kadang kita beli banyak-banyak waktu kita mudah, kita nak pakai pula tu. Tak payah bayar zakat. Bagus lah kita pakai kan. Tapi selepas ada keadaan yang susah, kita emergency, kita nak jual boleh. Cuma kalau ada jongkong emas yang lain dulu, jual yang itu dulu. Not to mention, kadang-kadang barang kemas kita ada sentimental value. Kadang-kadang yang hadiahkannya adalah pasangan kita. Itulah yang terakhir sekali kita patut jual. Tapi tak salah untuk jual kalau perlukan. Terutama sekali ialah kalau nak makan, nak hidup semua, tidak ada masalah. Baik. Okey, dari segi ketulinan emas ini, kadang-kadang kita tahu kan ada juga beli emas dan sebagainya. Bila tahu-tahu cek tengok tak berapa tulen. Itu bagaimana kalau isu sebegitulah? Okey, dari segi tulinan, banyak company yang boleh buat test untuk kita. Maknanya kalau kita beli dari satu company, dari satu pihak, kita nak ambil emas tu pergi pihak lain pun boleh. In fact, kalau kita sebelum beli tu, private selling, kita boleh pergi ke kedai, bayar dia service fee untuk dia check ketulinan. Maknanya kita beli pada orang lain. Dia badik ke kawan ke, dia desperate nak pakai duit, kita kata boleh, tapi I nak check dulu, bawa pergi kedai, kita tengok ketulinan dia, dan kalau dah tulen, barulah kita beli daripada kita pergi private seller tu. Itu tak ada masalah. Kalau kita betul-betul nak yakin emas kita tu tulen, paper gold lah. Paper gold tu, sebab ada badan-badan yang bertanggungjawab yang akan check ketulinan dia. Dia adalah di bawah purview lah. Tapi risiko dia adalah platform. Bukannya nak kata platform ni 100% secure. Even sekarang ni pun kita ada isu-isu. Banyak kan isu dia. Yes, banyak isu. Okey. Kalaulah Faiz, katalah
ada anak-anak muda ni, sebab sekarang kita perlu menyimpan lebih kan. OPR dah naik, kena menyimpanlah kan. Betul. Okey. Okey. Kalau belia-belia ni, apa nasihat Faiz kalau misalnya mereka bila hari ini terdengar, macam mana nak buat pelaburan emas Okey. ni? Bagus komen pasal OPR tu. Memang OPR tu dinaikkan supaya kita kurang berbelanja dan kita menyimpan. So emas ni pun boleh jadi satu cara untuk kita simpan duit kita. Kita convertkan duit jadi emas, jadi precious metals. Ataupun untuk pelaburan pun, which is very good. Tapi untuk yang baru nak memula, ada banyak dealer-dealer kat luar sana yang menjual emas. Kita kalau nak beli, kita kena tengok satu benda yang paling penting lah. Harga dia, spread dia. So maknanya sebab kadang-kadang kalau kita beli dari satu dealer ni, kita nak jual kat orang lain tu sangsi sedikit. So kalau kita nak jual, spread yang terbaik adalah kita jual balik kepada company yang jualkan kita emas tersebut. Tapi spread dia tu, kita dah pergi tengok sekarang. Okay, contohlah RM300 1 gram, kalau kita beli daripada dia, tapi hari ini juga dia beli daripada kita 280 gram. So spread dia berapa? RM20. Dan kita comparekan percentage spread dia between dealer A, dealer B, dealer C, bank A, bank B, bank C. Kita ambil yang paling kecil spread dia. Sebab spread dia ni akan ikut going forward lah. Kalau hari ni spread dia cuma 3%. Lagi 1 tahun pun dia punya spread pun tetap 3%. Cuma harga berubah-ubah lah. So kita buy and sell spread tu kita nak kena concern about it. Lepas tu kita kena tengok juga dia ada tak bagi servis untuk menyimpan emas. Ada. Tapi kena bayar lah. Tapi senang. Ada orang dia memang tak nak paper gold. Dia nak beli dari bank tapi dia tak nak pegang. Sebab rumah dia maybe takut ada security issue. So bank tersebut boleh tolong simpankan. Kena bayarlah. Dan you kena tengok berapa fee dia semua. So benda-benda semua ni kita kena tengok. Dan of course lah kalau untuk perempuan, tu sebenarnya tak payah cakap lah. Korang tahulah mana yang cantik, beli je lah. Tapi itulah masalahnya bila beli barang kemas sebagai simpanan. Dia punya priority dah bukan kepada dia punya berat saja, tapi kepada design dia. Design dia ada fee design dan pun main peranan. Lagi susah nak buat, dia punya bentuk tu lagi mahal labor fee dia. Tapi bila nak jual balik tu, pembeli emas tu, emergency yang tadi macam kita cakap tadi, alamak tak cukup makan apa ke, teruk sekarang ni, ada emas yang hantar dia nak pakai, nak jual. Masalahnya yang membeli tu dia tak akan kisah pun pasal design, dia kisah pasal berat sahaja. So kalau betul-betul untuk simpan untuk emergency ke, jongkong dan dinar pun ada baiknya lah. Tapi tak salah pun nak beli barang kemas. Okeylah. Dia macam barang kemas ni kadang-kadang untuk dia memang satu nak untuk perhiasan ke, kan? Betul. Untuk dijadikan pelaburan ke. Priority dia. Priority dia. Dia kena tahulah sebenarnya kalau betul emas untuk pelaburan, ada emas yang lebih sesuai untuk sebagai pelaburan. Betul. Okey. Dan kalau misalnya kata kan tadi kata kalau ada jokong emas simpanan emas tu kena bayar zakat juga kan kalau tak pakai. Mesti. Emas yang tak pakai kena bayar zakat. Cukup hal cukup tu waktu dia tak kena bayar zakat. Lepas tu bila dah bayar tu baguslah kita bayar zakat, tapi dari segi kaum wanita yang dia pakai dia tak bayar zakat. Tapi lelaki tak boleh pakai emas. Kalau pakai kena rotan. Faiz pantang kalau lelaki pakai kena rotan tau. Yes. Hukum-hukum tu kita tak boleh deny. Jadinya kena consider benda tu semualah. Macam ni kena buat. Tapi dia ada kira-kira dia. Bukannya kita 1 gram pun dah kena bayar. Kalau tak salah ada 80 gram. Baru kena bayar. Faiz, adakah ini masa yang terbaik untuk beli emas? Jawapan tu depends on setiap individu. Kalau dia ada duit sekarang ni, dia dah nak beli rumah contohnya, tapi tengok-tengok OPR naik 2-3 kali pula ni. Tapi dia nak melabur. Dia tak nak pegang ringgit. Ringgit ni dia tak nak, dia tak suka. Boleh tak nak ESB, tak ada masalah. Tapi dia tak nak juga. Dia rasa ringgit ni akan jatuh ke apa. Okey, tak apa. Dan dia boleh consider precious metals. Boleh beli. Tapi there is no guarantee lah ia akan naik atau turun. Cuma kalau nak beli emas ni memang my recommendation adalah kita niatkan dia untuk jangka masa yang panjang. Tak boleh sikit-sikit. Jangan terlalu bergantung kot pada emas sebagai pelaburan. Maksudnya kita ini sebagai alternatif. Betul. Kan kita ada simpanan ni, kita ada ni dan sebagainya. Betul. Kalau kita yakin ringgit Malaysia akan jatuh, boleh beli. Tapi kalau orang yang yakin sangat ni, dia kalau dia betul tahu ringgit Malaysia akan jatuh, ada banyak juga alternatif yang dia boleh beli selain daripada emas. Tapi emas is one option. Cuma nasihat dia adalah jangan beli ikut orang. Nak beli ni memang kena tengok, kena monitor. It's not too difficult pun sebenarnya. It's just emas je, beli je lah. Tapi jangan beli because orang lain ajak. Kawan-kawan kita banyak jadi dealer emas. Kita pun terbeli because ajakan kawan-kawan. Kita beli because kita tahu tujuan kita. Baik. Terima kasih Faiz Azmi, Pembimbing Kewangan. Saya rasa banyak juga Faiz kongsikan berkenaan dengan emas sebagai pelaburan ni. Apapun, kalau benar-benar anda mahukan emas sebagai pelaburan,
anda juga perlu gali sebanyak berapa ilmu yang ada. Bukan gali emas, boleh juga kalau gali emas. Okey, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya. OPR nanti boleh juga nanti. InsyaAllah, yes. Mana dia naik. Okey.